Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengajar kamu tentang topik 3 iaitu alkenes. Jadi alkenes adalah unsaturated hydrocarbon containing at least one carbon-carbon double bond with general formula for open chain CnH2n. Okey, jadi alkenes ini mengandungi karbon-karbon double bond. Karbon-karbon double bond itu terdiri daripada sigma bond dan pi bond. Kamu mungkin belum mempelajari tentang sigma bond dan pi bond ni. Saya hanya akan berkata tentang ringkas iaitu kalau kata ikatan itu single bond antara karbon-karbon, jadi single bond itu adalah sigma bond. Sigma bond single bond tu adalah terdiri daripada sigma bond sigma SIGMA. Sekiranya ikatan antara karbon-karbon itu adalah double bond, karbon-karbon double bond, jadi karbon-karbon double bond ni dua ikatan ini adalah terdiri daripada satu untuk sigma bond dan satu adalah pi bond. Pi. Dan sekiranya ikatan antara karbon-karbon adalah triple bond, misalnya dalam alkyne, ianya terdiri daripada satu sigma bond dan dua pi bonds. Okey, jadi hari ini kita bercakap tentang alkene di mana ia mengandungi karbon-karbon double bond. So, ia mengandungi sigma bond dan pi bond. Ia terdiri daripada sigma bond dan pi bond. Okey. Jadi, berbeza antara sigma bond dengan pi bond ni, sebelum ni kamu faham yang ikatan kovalent dia melibatkan apabila elektron dikongsi antara dua atom. Ikatan kovalent terbentuk apabila elektron dikongsi antara dua atom. Dua elektron dikongsi antara dua atom. Nanti kamu akan belajar ikatan itu sebenarnya adalah berdasarkan kepada pertindihan orbital. Jadi sigma bond adalah apabila pertindihan itu, sigma bond ni terbentuk hasil apabila pertindihan orbital itu adalah end-to-end overlapping. End-to-end overlapping. PING. Manakala pi bond pula adalah hasil daripada sideways overlapping. Sideways overlapping. Okay, kamu boleh search tentang sigma bond dan pi bond ini. Apa yang saya nak tunjukkan secara ringkas saja di sini ialah yang dikatakan end to end, misalnya orbital P bagi suatu atom bertindih dengan orbital P atom yang satu lagi untuk membentuk ikatan sigma. Jadi di sini pertindihannya adalah end to end, hujung dengan hujung. Manakala sekiranya pembentukan pi bond adalah hasil daripada overlapping orbital sideways. Misalnya P bertindih secara sideways, sisi dengan sisi. Jadi kawasan pertindihannya dua, tapi kawasan pertindihannya ini sangat kecil.
Jadi ini menjadikan pi bond adalah lebih lemah. Pi bond adalah bond yang weak. Pi bond is a weak bond. Manakala sigma bond adalah strong bond. Ya, disebabkan pertindihan dalam sigma bond, kawasannya lebih luas, jadi menjadikan ikatannya lebih kukuh. Manakala bagi pi bond, pertindihan orbitalnya hanyalah kawasannya sangat sedikit sebab dia sideways overlapping. Jadi kawasan pertindihannya adalah sangat kecil. Ini menjadikan ikatan pi bond adalah lebih lemah. Jadi di sini apabila berlakunya tindak balas, pi bond yang akan diputuskan. Sebab pi bond ini adalah lebih lemah, menyebabkan dia senang diputuskan. Jadi tindak balas berlaku hasil daripada pemutusan ikatan pi. Jadi ini menjadikan alkin adalah lebih reaktif berbanding dengan alkin. Dan alkin akan bertindak balas secara electrophilic addition. Okay, berbeza dengan alkane. Alkenes adalah lebih reaktif kerana ia mengandungi karbon-karbon double bond. Jadi reaction yang tipikal untuk alkenes adalah electrophilic addition. Electrophilic addition. Okay. Okay, take note juga di sini ya. Tadi saya mungkin terlepas tadi. Okay, bila karbon-karbon dalam alkene mengandungi karbon-karbon double bond. Jadi di sini kamu nampak yang contohnya saya tunjukkan gambar di sini. Propene, CH2, double bond, CH3. Ini C, ini H, CH2, double bond di tengah, C, ini ada CH3, ini ada H. Jadi karbon-karbon double bond ada satu, single bond ada dua. Jadi bilangan pasangan elektron mengelilingi atom pusat karbon adalah kita kata tiga pasang. Satu sini, dua, tiga. Jadi kalau kamu masih ingat, double bond kita kira sepasang. Kalau kamu masih ingat, masa kita nak menentukan geometri bagi molekul, kita melihat berapa pasangan elektron mengelilingi atom pusat. Kalau ianya multiple bond, kita kira sepasang. Jadi di sini ada 3 pasang elektron mengelilingi atom pusat. Jadi according to Vesper, valence share electron pair repulsion theory, sekiranya ada 3 pasang elektron mengelilingi atom pusat, pasangan elektron tu harus disusun sejauh yang mungkin supaya penolakan dia minimum. Jadi dia disusun secara trigonal planar dengan bond angle 120. Jadi sekiranya kamu melihat pada atom karbon, kamu akan dapati shape berdasarkan atom karbon itu adalah trigonal planar. Dan bond angle-nya adalah 120. Okey. Jadi di sini karbon yang mengandungi karbon-karbon double bond, dia adalah sp2 hybridized. Kamu mungkin tak belajar lagi lah. Tapi kamu telah lihat sebelum ni, karbon yang mempunyai 4 single bond, masa kita belajar alkene, karbon yang mempunyai 4 single bond, dia adalah sp3 hybridized. Manakala di sini, karbon yang mengandungi 1 double bond dan 2 single bond, dia adalah
sp2 hybridized. Okey. Okey, jadi kita lihat seterusnya. Okey. Bila kita seterusnya adalah tentang nomenclature iaitu penamaan bagi alkin. Okey, kita dah belajar sewaktu di alkin dahulu, itu adalah basic untuk penamaan organik compound yang lain. Jadi kita ada sikit penambahan bila kita memasuki certain homologous series. Misalnya sekarang kita adalah dalam topik alkin. Jadi penamaan itu diubah sedikit bersesuaian dengan untuk alkin. Tapi basically dia adalah sama macam alkin, cuma ada sedikit perubahan. Okey. Yang pertama, kamu perlu memilih longest and continuous carbon chain. Tapi sekarang longest and continuous carbon chain that contain the carbon-carbon double bond. Kena cari rantai karbon yang berterusan dan panjang yang mengandungi karbon-karbon double bond. Okey. Jadi itu adalah parent chain. Cari rantai karbon yang berterusan dan panjang yang mengandungi karbon-karbon double bond. Kemudian nama ane daripada alkin kita tukar kepada in. Sebab dia alkin. Kemudian untuk menambahkan carbon chain itu, rantai karbon itu kita numberkan dari hujung yang dekat dengan karbon-karbon double bond. Number beginning from the end closest to the double bond, carbon-carbon double bond. So that carbon-carbon double bond gets the lowest possible number. Okay, contohnya di sini, kita cari rantai karbon yang berterusan dan panjang mengandungi karbon-karbon double bond. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbon. Okay, karbon double bond duduk pada, kita kena tengok, kalau saya kira daripada kanan, 1, 2, 3 dah ada double bond. Kalau saya kira daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5 baru ada double bond. Okay, 5 baru only ada double bond. Jadi penomboran nombor 1 adalah daripada kanan lah sebab dia lebih dekat dengan karbon-karbon double bond. Hujung yang paling dekat dengan karbon-karbon double bond. Jadi di sini karbon-karbon double bond berada pada kedudukan nombor 3 pada karbon yang ketiga. Jadi kita panggil 3 oktin. Sebab total karbon adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 3 oktin. Kamu juga mungkin akan berjumpa di mana serta buku dia akan menggunakan oct3in. Oct3in atau 3 oktin. Sama sajalah Okey, jadi itu satu contoh untuk alkin yang very simple, tak ada substituent. Okey, sekarang sekiranya alkin itu mengandungi substituent. Okey, first kita cari dulu rantai karbon yang berterusan dan panjang yang mengandungi karbon-karbon double bond. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, rantai karbon yang berterusan dan panjang adalah 6 karbon. Kedudukan karbon yang pertama adalah daripada kiri ini sebab nombor 1, 2 dah ada double bond. Okey, lebih dekat dengan hujung yang lebih dekat dengan karbon double bond. Jadi dengan itu kita numberkan 1, 2, 3 pada karbon itu, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada, di sini ada metil ada 2 pada kedudukan 2 dengan 5. Jadi 2, 5 dimetil
2 heksin. Okey. Seterusnya, sekiranya ia melibatkan cycloalkin, karbon-karbon double bond pada gelang ini haruslah dinumber sebagai 1 dan 2. Dan bila kita numberkan tu haruslah dekat dengan substituent. Karbon-karbon double bond adalah nombor 1 dan 2. Jadi sekiranya saya numberkan 1 dan 2 sebegini, seterusnya adalah nombor 3. Metal pada kedudukan nombor 3 lah. Tapi sekiranya saya menambahkan dia sebegini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ia menjadikan metil pada kedudukan nombor 5. Jadi ini agak besar pada kedudukan nombor pada metil tu besar. Jadi kita kena ingat substituent haruslah diberikan nombor rendah-rendah. Okey, jadi dengan ini metil akan mendapat nombor 3. Metil berada pada kedudukan nombor 3. Sebab karbon-karbon double bond kita numberkan 1 dan 2. Terus seterusnya metil akan berada pada kedudukan nombor 3 pada karbon yang ketiga. Okey, jadi kita akan memberikan nama kepada kin ini 3 metil cyclopentin. Okey, penomboran 1, 2 di gelang kedudukan karbon-karbon double bond 1, 2 di gelang itu tidak ditunjukkan di sini. Tidak ditulis. Kita hanya letakkan nombor pada substituent. Kita tuliskan nombor untuk substituent. Jadi 3 metil cyclopentin. Ini gelang cycloalkin yang 5 karbon. Okey, seterusnya kamu diberi structure seperti ini. Okey. Seperti yang tadi, karbon-karbon double bond pada gelang kita numberkan dia sebagai 1 dan 2. Tapi kita numberkan 1 dan 2 tu ke arah di mana substituent mendapat nombor yang rendah. Okay, sekiranya saya numberkan ini 1, 2, metil akan mendapat metil akan berada pada kedudukan nombor 3. Jadi nombornya akan menjadi 3, 3, 5. Tapi sekiranya saya letakkan nombor satunya di sini, 1, 2, jadi 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi nombor 4, 5, 6. 4, 6. Kedudukan nombor substituent tu adalah 4 dan 6. Kedudukan substituent. Jadi kita kena pilih yang substituentnya nombor rendah-rendah. Okey. Asalkan karbon-karbon double bond diberikan nombor 1 dan 2. Seterusnya substituent itu diberikan nombor rendah. Jadi di sini nombor yang rendah adalah 3, 5 lah, bukannya 4, 6. Jadi metal ini mendapat nombor 3. Hitam mendapat nombor 5. Kemudian untuk kita menulis, kita haruslah menulis secara alphabetical order, di mana ini substituent 2 karbon ini adalah etal. Dan 1 karbon alkyl ni adalah metal. Jadi kita kena letakkan etal dahulu kerana mengikut alphabetical order. E berbanding dengan M. Jadi etal berada pada kedudukan nombor 5. Jadi 5 etal, 3 metal. Satu perkataan cyclohexene. Okey, cyclohexene.
Okey, right, betul. Okey, kemudian alkin ini sekiranya ianya ditulis secara 3 dimensi. 3 dimensi 3 dimensi. Ini yang apa yang ditunjukkan di sini adalah 3 dimensi kerana sudutnya adalah 120 dalam bentuk trigonal planar, merujuk pada atom karbon. Jadi sekiranya struktur alkin ini diberi dalam bentuk 3 dimensi yang menunjukkan trigonal planar. Trigonal planar kita merujuk pada carbon, one of the carbon. Itu dia trigonal planar. Okey. Di sini alkin ini mempunyai dua bentuk struktur dalam 3 dimensi yang berbeza. Okay. Ini disebabkan oleh adanya karbon-karbon double bond dan kumpulan atom atau atom yang terikat pada karbon double bond itu tidak sama. Pada setiap satu karbon itu tidak sama. Ini adalah metil, ini adalah hidrogen, jadi tak sama. Okay. Yang sama tu berada pada dua karbon double bond. Jadi syarat untuk adanya stereoisomers yang dinamakan cis dan trans isomer ialah adanya karbon-karbon double bond iaitu alkin, di mana struktur alkin itu pada dua karbon double bond tidak ada yang ianya atom atau group of atom yang sama. Pada setiap atom karbon itu jangan ada atom atau group of atom yang sama. Okay. Jadi sekiranya dua kumpulan yang sama bagi kedua-dua karbon, misalnya di sini hidrogen, berada pada keadaan bersebelahan, side by side, ini menjadikan struktur itu adalah cis. Dan sekiranya kumpulan yang sama itu berada bertentangan, namanya adalah trans. Okey. Jadi ini dua pasangan struktur molekul yang tidak serupa. Okay, dia mereka adalah struktur yang berbeza. Berbeza dari segi bagaimana atom disusun dalam ruang 3 dimensi. Jadi ini dipanggil stereoisomers. Okay. Cis dan trans dua pentin ini, kamu boleh lihat struktur dia. Karbon-karbon double bond ini sudah keras, tidak boleh lagi diputar. Jadi dengan itu, 2 pentin ni ada dua stereoisomers, iaitu cis isomers, cis 2 pentin dan trans 2 pentin. Karbon-karbon double bond ni dah keras, kalau sekiranya saya putarkan dia, saya akan membawa etil ni turun ke bawah. Jadi kita akan dapat struktur yang kedua. Tapi oleh kerana karbon-karbon double bond ni sudah keras, tidak boleh diputar lagi, tidak boleh diputar. Karbon-karbon double bond adalah lebih keras, tidak boleh diputar. Dengan itu, kita akan dapat dua bentuk lah bagi 2 pentin ini, dua stereoisomers.
pasangan stereoisomers. Cis dan trans adalah pasangan stereoisomers. Jadi Allah jadikan molekul 2-pentin ni dalam 3 dimensi, kita akan lihat dia adalah berbeza. Jadi oleh kerana yang kumpulan yang sama tu berada bersebelahan, kita namakan dia sebagai cis. Sekiranya kumpulan yang sama pada karbon-karbon dan berbuang, kedua-duanya tu adalah bertentangan, jadi kita letakkan trans di depan. Kita letakkan prefix cis dan trans nak membezakan antara kedua-dua isomers. Isomers ini adalah isomers stereoisomers, di mana bagaimana atom terikat antara satu sama lain. Misalnya di sini, karbon ini adanya hidrogen dan metal. Begitu juga dengan struktur yang kedua, dia ada hidrogen dengan metal. Pada karbon double bond, yang saya tunjukkan di sini, terdapat etil dan hidrogen. Begitu juga karbon dalam struktur ini, karbon yang kedua ini mempunyai pada karbon-karbon double bond, karbon-karbon double bond yang kedua ni mengandungi hidrogen dan etil. Jadi maksudnya bagaimana atom terikat antara satu sama lain adalah sama, tetapi dalam ruang 3 dimensi mereka adalah berbeza. Jadi untuk membezakan antara struktur yang pertama dengan yang kedua, jadi yang pertama dinamakan cis. Oleh kerana kumpulan yang sama tu bersebelahan, kita namakan dia cis. Dan sekiranya kumpulan yang sama pada karbon-karbon double bond itu bertentangan, namanya adalah trans. Jadi ini adalah bagaimana kita nak namakan stereoisomers yang ada dalam alkin. Contohnya di sini cuba kita buat latihan ini. Give the correct name and explain your reasoning. Sekarang ni nama yang diberi ni adalah salah, tetapi kita boleh melukis struktur. Apabila sudah kita melukis struktur, cuba kita namakan, memberikan nama yang betul. Trans 3-pentin, bila kita nak namakan, bila kita nak lukis struktur, kita melihat pada nama, kita baca daripada belakang. Cari parent dia. Parent ni adalah 3-pentin. 5 karbon alkin. Saya ingat tak muat lah, boleh muat. Panjang sikit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon alkin, pen. Double bond pada kedudukan number 3, 1, 2, 3. Saya buat penambahan nombor 1 di kiri. Di sini tanpa melukis trans pun kita dah nampak mistake dia. Ianya bukan 3-pentin, tapi ia adalah 2-pentin. Sebab kita kena numberkan dia dari belah kanan. 3, 4, 5. Supaya kedudukan karbon-karbon double bond adalah pada kedudukan yang terendah. Jadi di sini kita kena numberkan karbon daripada hujung yang dekat dengan karbon-karbon double bond. Itu syarat nombor 1. Jadi dia adalah 2-pentin. Untuk kita membuat kita melukiskan stereoisomers, jadi kamu fokus pada karbon-karbon double bond. Buatkan 4 single bond.
dalam bentuk trigonal planar. Jadi fokus pada karbon-karbon double bond. Kita akan lihat apa yang ada pada karbon-karbon double bond tersebut. Okay. Dia ada hidrogen dan hidrogen. Okay. Yang tidak ada di sini adalah hidrogen. H ada 3, CH3. Ini ikatan dah 2, so H-nya ada 2. Ini C double bond single mesti ada 1 H pada karbon-karbon double bond itu. Ada H and then ada methyl at the end. Okay, jadi kita fokus pada karbon-karbon double bond. Buatkan secara trigonal planar 120. Okay. Jadi mungkin kamu nak letak H-nya di sini. Ethylene-nya di sini. CH2, CH2, 3. Make sure joining dia betul. Dan di other side adalah oleh kerana kita nak buat trans, jadi yang sama itu iaitu hidrogen, kita kena letak dia secara bertentangan. Di hidrogen saya letak di sini. Okey, dan satu tangannya lagi pada karbon yang kedua ini adalah adanya metil. Okey, jadi di sini kita telah melukis trans, tapi bukannya 3-pentene tetapi trans 2-pentene. It's a trans. So it's trans 2-pentene. That's it. Okey, jadi kita letakkan kumpulan yang sama pada karbon-karbon double bond tu berada pada bertentangan untuk menjadikan dia trans. Okey, so itu adalah struktur bagi trans 2-pentene. Okay, jawapannya ada correct name dia adalah trans 2-pentene. Alasannya, to explain your reasoning, alasannya kamu lihat nota, saya ringkasnya saya katakan di sini. Okey, apa yang boleh dikatakan di sini adalah kita kena numberkan carbon chain tu daripada hujung. Okay, number the carbon chain from the end nearest to the carbon-carbon double bond. Okay. Tapi asalnya tadi bila ditulis 3 trans 3-pentene, ini menunjukkan karbon itu tidak dinumber daripada hujung yang dekat dengan karbon-karbon double bond. Jadi pembetulannya adalah haruslah you number the carbon chain daripada hujung yang dekat dengan karbon-karbon double bond. Okey. Jadi namanya adalah trans 2-pentene. The correct name is correct name adalah trans 2-pentene.
Okey. Okey, ini ada beberapa lagi nama-nama yang boleh kita lukiskan strukturnya. Walaupun nama dia salah, kita boleh lukis struktur, kemudian kita buat pembetulan. Namanya apa? 1,1-dimethyl-ethene. Ethene, saya gunakan pen hitam. Ethene adalah 2 karbon alkin. Okey, di sini dinyatakan pada karbon nombor 1 ada metil dan pada karbon nombor 1 juga ada metil. Okey, walaupun nama ini salah, tapi kita boleh lukis struktur. Di sini kita cari parent, longest and continuous carbon chain with the carbon-carbon double bond. Okay, jadi the longest and continuous carbon chain with the carbon-carbon double bond adalah 3 carbon lah. You either buat di macam ni atau daripada atas ke bawah. Okay, dia ada 3 carbon 3 carbon alkin iaitu propin dan metil pada kedudukan kedua. 1, karbon nombor 1 sebab dia ada karbon double bond karbon itu karbon nombor 1 daripada hujung yang dekat dengan double bond. So ini karbon-karbon double bond kedudukan karbon nombor 1. Kemudian ini nombor 2, ini kedudukan nombor 3. Jadi penamaannya yang betul ialah, nama yang betul adalah 2-metil propin. Okey, propin tak payah letak nombor pada kedudukan double bond Okey, sebenarnya 3 karbon memanglah karbon double bond tu pada kedudukan karbon nombor 1. Jadi alasannya adalah kena pilih, dan kita nak pilihkan parent, kita pilihlah parent is the longest and continuous carbon chain. Kamu boleh rujuk nota boleh tengok mungkin ayatnya lebih baik. Jadi untuk kita mencari parent, kita haruslah pilih karbon-karbon atau karbon yang berterusan dan panjang. Di sini 3 karbon bukannya 2 karbon. Okey, jadi parentnya adalah propin dan kedudukan karbon metal pada kedudukan karbon nombor 2. So 2 metal propin. Okay, jadi nombor yang diberikan 1,1-dimethyl-ethene tu adalah salah kerana kita harus memilih parent yang mempunyai bilangan karbon yang lebih banyak dan ianya berterusan. Okay. 2-methyl-cyclohexene. Cyclohexene adalah gelang 6. Cyclohexene. Kedudukan nombor 2. Kita sini kedudukan 2. Ada metil. Okey, jadi di sini nama ini adalah salah kerana kita kena namakan karbon pada gelang cyclohexene ini
kita kena letakkan karbon-karbon double bond dulu. Okey, cyclohexene katakan untuk dia katakan 2. So double bondnya di sinilah. Okay, saya padam balik supaya bagi lebih jelas sikit. Okay, cyclohexene maksudnya gelang 6 dan mempunyai double bond. Okay, sekiranya dinyatakan sini metil berada nombor 2. Okey, 2 metal macam tu. Okey, katakan saya kata di bawah ni 1, so ini bukan 2. Okey. Jadi strukturnya seperti ini. Tapi namanya 2-metil cyclohexene ini adalah salah. Jadi bila kita karbon double bond pada gelang, kita namakan sebagai 1 dan 2. Oleh kerana metalnya ada pada karbon double bond itu, jadi metal tu berada pada karbon number 1. Karbon nombor 1. Okey. Karbon nombor 1. Saya dah terpadam tadi. Sekejap. Fikir balik semula. Okay. Dia cyclohexene, maksudnya ada karbon-karbon double bond pada gelang. Tekannya di situ. Okey. Kemudian sekarang saya katakan 1 yang di bawah ini. 1, 2. 2 ada metal. Okey. Okay, nama yang diberikan ni adalah salah kerana kedudukan karbon-karbon double bond pada gelang adalah 1 dan 2. Jadi lebih baik kita letakkan pada karbon yang ada metil itu karbon number 1. Okay, ini karbon number 2. Okay, jadi nama yang betul adalah metal cyclohexene. Metal cyclohexene, bukannya 2 metal cyclohexene. Dia adalah metal cyclohexene. Jadi alasannya adalah kita kena namakan karbon double bond 1 dan 2. Okay, oleh kerana kita hanya ada satu substituent, jadi kita namakan karbon yang attach pada metal ini, karbon number 1. Dengan itu metal berada pada kedudukan nombor 1 dan tidak perlu dinyatakan nombor 1. So dia adalah metil cyclohexene. Okey, seterusnya 4 metil cyclobutene. Okey, gelangnya di sini ada gelang alkin. Cyclobutene adalah gelang 4 karbon. Alkin gelang 4 karbon. Cyclobutene ada karbon double bond. Alkin pada kedudukan 1, 2, 3, 4. Saya menambahkan begini. 4, 2, 3. Jadi kalau saya nambahkan daripada atas tadi 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Okey. Karbon nombor 1. 4 metil cyclobutene adalah salah.
Okey, kita berhenti sampai situ. Saya sudah mengantuk. Assalamualaikum.